Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekejap. Saya Shana, Nurinisa dan Arif Fahmi akan present tajuk the system and structure of the earth. Okay. Sistem dan struktur bumi. Sekejap. Ya. Okay. Okay, teruskan. Hello. Hello. Okay. Okay. Go. Teruskan. Hydrosphere, water zone that includes rivers, lakes, seas, and also water vapor, ice, underground water and water vapor in the atmosphere. Okay, hydrosphere tu hydrosphere yang dia meliputi semua bahagian air yang wujud di bumi. Kejap. Zon air yang Kejap. Nama dia bukan hydrosphere tau. Hydrosphere yang belakang tu kita tak panggil sphera. Sphera tu bahasa Melayu. Kalau bahasa Inggeris ni adalah hydrosphere. Okay, boleh? boleh. Okay, teruskan. Okay. Zon air yang merangkumi sungai, tasik, laut dan juga air yang terperangkap ais. Air bawah tanah dan wap air di atmosfera. Okay. Okay. Kalau atmosphere ozone covering the earth's surface. Okay. Atmosfera ialah lapisan udara yang menyembulungi bumi. Mempunyai pelbagai jenis gas, debu, habuk, asap serta wap air. Geosphere. Okay. Life zone consists of a variety of life such as humans, animals, plants and microorganisms. Biosfera tu kawasan yang didiami yang terdiri daripada pelbagai jenis kehidupan seperti manusia, haiwan, tumbuhan dan mikroorganisma. Lepas kalau geosphere, rock and soil on the earth's surface. Zona batu dan tanah yang ada dekat permukaan bumi. Okay. Lapisan luar bumi yang merangkumi bahagian kat bumi. Okay, good. Okay, sekejap untuk interrupt sekejap. So, yang keempat-empat ini adalah Earth system. Sistem untuk bumi yang di mana yang kamu perlu tahu adalah hydrosphere, atmosphere, biosphere dan juga geosphere. Kalau hydro ni berkaitan dengan air. Hydroelektrik contohnya, menghasilkan elektrik daripada air. So, perkataan hydro ni adalah berkaitan dengan air. Sebab tu contoh-contohnya adalah river, lake, sea, water trap in the ice. Okay, so sistem yang berkaitan dengan air. Seterusnya atmosfer ni adalah berkaitan dengan ruang udara yang cover dekat bahagian permukaan bumi. Okay, atmosfer. Macam dalam bahasa Melayu kamu kata atmosfera. Okay, ni sama dah. Baik, seterusnya biosphere, tempat yang kita duduk sekarang ni. Dekat bahagian surface bumi ni kita duduk, tempat yang kita boleh hidup. Mana life zone consists of variety of life such as human, animal, plant and microorganism. So dekat bumi, dekat bahagian lake, dekat bahagian rumah kamu sekarang ni, semua tu adalah biosphere. Padang, sekolah, tu semua dekat bahagian biosphere. Tempat di mana living organism hidup. Dan last sekali, geosphere adalah dekat bahagian contohnya adalah batu,
Okey, tanah special zone dekat bahagian permukaan bumi. Okey, baik. Seterusnya, nanti grup yang kedua nanti akan terangkan balik benda ni So cikgu nak bila kita ulang balik benda yang sama nanti insya-Allah lah kamu akan lebih faham lah. Okey, seterusnya. Okay, seterusnya sekejap. Exosphere layer. Lapisan lapisan exosfera. 480 km and ke atas. Kejap. Kita mula daripada bawah dulu. Daripada jarak yang sedikit sampailah jarak yang jauh. Okey, jarak sedikit dulu. Okay. Troposphere layer. Troposfera, lapisan troposfera. Okay. Dia kiranya 0 hingga 13 km. The layer where living organism breathe, wind blows, and where clouds, rain and snow form. Lapisan di mana organisma hidup, bernafas, angin bertiup, dan di mana awan hujan dan salji terbentuk. Contohnya balloon. Ya. Ini ada gambar tu contoh dia. Yang kedua, stratosphere layer. Lapisan stratosfera. Tu betul ke perkataan layer ni? Layar. Betul ke tak? Perkataan ni. Ejaan ni macam mana? Layer. Ya. L-A-Y-E-R. L-A-Y-E-R. Okay, terus. This layer is suitable and stable for aircraft flight. Lapisan ini sesuai dan stabil untuk penerbangan pesawat. Contoh dia kapal terbang. Okay. Terus. Yang ketiga, mesosphere layer. Burning 50 hingga 80 km. Burning and destruction of meteorites occur in this layer. Maksudnya pembakaran dan pemusnahan meteorit berlaku di lapisan ini. Contoh dia meteor. Yang keempat, thermosphere layer. 80 km hingga 480 km. Also known as the ionosphere because it contains ions that can reflect radio waves. Dia juga dikenali sebagai ionosfera kerana mengandungi ion yang dapat merefleksikan gelombang radio. Contoh dia satelit. Yang kelima, yang terakhir, yang atas sekali, exosphere layer. 480 km and ke atas. Contains like gases such as helium and hydrogen. Mengandungi gas ringan seperti helium dan hydrogen. Seperti dia, gas. Dia dah tunjuk dah, helium dan hydrogen. Dah, tu je? Okey, baik. Kelas. So, kalau untuk atmospheric stratification ataupun layer-layer yang dekat bahagian atmosfer, tadi layer dekat bahagian bumi tadi sistem dekat bahagian bumi. So, sekarang ni layer-layer untuk bahagian atmosferik dia ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kita mula daripada bawah sebabkan daripada bumi nak ke bahagian atas, kita mula daripada kilometer yang sedikit sampai kilometer yang paling jauh. Kilometer yang sedikit permulaan troposphere layer. So troposphere layer ni adalah bahagian layer yang untuk kita duduk sekarang ni lah.
Kalau kamu main layang-layang ke, okey, itu adalah bahagian troposphere layer. Okey, dia hanyalah kosong ke 13 km ke bahagian atas. Dari sini sampai ke atas 13 km ke bahagian atas. Okey, baik, seterusnya bila kamu nampak makin ke atas lagi kamu nampak kapal terbang. So, kapal terbang tersebut dah masuk ke dalam layer yang lain, namanya adalah stratosphere layer. 13 ke 50 km ke bahagian atas. So, aircraft selalu dekat bahagian layer tersebut lah. Okay. Baik, seterusnya atas lagi daripada layer untuk aircraft adalah mesosphere layer. So, dekat bahagian sini yang berlakunya destruction untuk meteor. Kalau meteor, kalau kamu tengok dekat bahagian kita panggil sebagai meteor dalam bahasa Melayu adalah apa? Alah, kita ingat juga. Meteor lah. Meteor kan. So, kamu nampak meteor lalu tersebut, so destruction untuk meteor tersebut bening. Destruction tersebut berlaku dekat bahagian mesosphere layer. So, antara 50 ke 80 km ke atas. Batu-batuan. Batu meteor. Okey, baik. Seterusnya, thermosphere layer. Dekat bahagian sini dia ada ion. Sebab itu kita namakan sebagai ionosphere. Di mana ionosphere ni dia akan pantulkan balik radio wave, gelombang radio. So, gelombang radio yang kamu gunakan selalu dalam kereta, ada radio kan. So, pantulan tersebut berlaku dekat bahagian layer ni. Disebabkan oleh dia ada ion-ion dan kita namakan layer tersebut sebagai ionosphere layer. Okey, baik, dan last sekali exosphere layer. Exosphere layer ni dah dekat bahagian satelit bahagian atas dah. Okey, di mana kita akan dapat information ataupun communication. Contohnya phone yang kamu gunakan, kamu dapatkan signal, dia ataupun siaran TV yang kamu dapatkan semuanya datang daripada exosphere layer, di mana di situ ada satelit, dia akan memancarkan balik ke bahagian bumi. Okey, baik, seterusnya. Okey, seterusnya adalah ocean stratification. Ocean stratification ni dia macam pembahagian barisan laut lah macam tu. Lebih kurang macam tu. Stratification yang pertama ialah surface zone. Kalau kita tengok kat sini, dia punya kedalaman adalah daripada 0 meter sampailah kedalaman dia 200 meter. In this zone, the water is very shallow and light can penetrate. This makes the zone suitable as a habitat for plants. Dekat surface zone ni, dia punya air sangatlah cetek dan cahaya tu dapat menembusi air tu. Dan ini membolehkan zona ini sangat sesuai untuk plant lah punya habitat. Yang kedua pula ialah midnight zone. Midnight zone ni dia punya kedalaman adalah daripada 200 meter sampailah ke 1500 meter. This zone has little or no light. It is difficult for plants to live at this depth. But this level of depth become the habitat for large marine animals. Midnight zone ni dia ada sedikit ataupun tak ada cahaya langsung. Dia susah lah untuk tumbuhan tinggal dekat kedalaman ni. Tapi kedalaman ni menjadi tempat tinggal untuk haiwan laut yang besar-besar. Contohnya macam giant squid, lepas tu sebahagian whale, sebahagian paus lah tinggal kat sini. Yang paling dalam punya adalah dark zone. Kalau kita tengok kat sini, dia punya kedalaman adalah daripada 1500 sampai 10,000 meter. This zone is very deep and no light can reach. Therefore, most animals in this zone have shimmering bodies or are able to glow in the dark. Dark zone ni, dia punya kedalaman adalah sangat dalam lah.
dan tiada cahaya pun yang dapat masuk ke dalam dark zone ni. Betul. Jadi betul, haiwan-haiwan yang duduk dekat dark zone ni dia mempunyai badan yang berkilau ataupun dia boleh bersinar dekat dalam gelap tu. Contohnya macam ikan lampu. Ikan lampu ada punya tanduk tu kan, ada lampu tu. Bolehlah duduk kat dark zone. Okay. Baguslah Arif. Penerangan yang jelas. Okey. So bahagian layer untuk dalam sea ataupun dalam laut ada 3 layer. Bagus. Layer yang pertama adalah surface zone bahagian atas, tengah-tengah midnight zone dan juga dark zone bahagian bawah. So atas ni cerah sedikit, cerah banyaklah sebab dia berdekatan dengan matahari. Yang ke bawah ni masih ada cahaya tapi sedikit. Tak pun ada juga yang bahagian yang tidak ada cahaya. Yang bawah ni tidak ada cahaya langsung. Sebab tu kalau kamu tengok National Geographic, kalau bahagian orang yang penyelam tersebut dia masuk ke bahagian dalam, dia perlu pakai lampu. Okay, disebabkan itu makin bahagian dalam, so dia makin menjauhi daripada matahari, so source untuk light tersebut makin berkurangan, sumber cahaya makin berkurangan. Okay, jaraknya adalah daripada 1,500 sampai ke 10,000. Sekarang ni tadi siapa Arif cakap dekat bahagian sini cetek. Kalau cetek-cetek dia kosong sampai 200 meter. Kamu berapa meter? 1 meter pun ada yang sampai ke? Ada yang tak sampai, ada yang dah sampai lah. Lebih sikit lah, 1 meter lebih. Sekarang ni 200 meter. Itu pun dah mudah boleh tenggelam lah. Okay, masuk bawah lagi sampai 10,000 ni. Bermaksud 10 km daripada bahagian atas space. Okay. So makin ke dalam, yang bahagian atas ni sebenarnya habitat akan duduklah sebab dia ada cahaya matahari, ada sumber cahaya matahari. Semakin ke bawah, semakin banyak habitat yang berkurangan. Tetapi yang akan hidup adalah selalunya haiwan-haiwan marine yang besar lah. Sebab dia dalam besar, dia perlu kepada tempat yang lebih dalam. Okay, paling dalam lagi, so dia ikan yang dimana dia boleh menghasilkan cahaya sendiri. Sebab bahagian dark zone ni dia terlalu gelap. Okey, baik. Good. Seterusnya. Okay. Seterusnya, distribution of water on Earth. Distribution ni maksud dia lebih kurang macam pengedaran ataupun pengagihan lah. Lebih kurang. Sea water is evaporate by sunlight. Evaporate by sunlight and is taken to the mainland by clouds before it falls back as rainwater. Maksudnya air laut tu dia akan tersejat dengan cahaya matahari dan dia akan dibawa dekat mainland. Awan-awan. Dia akan dibawa oleh awan-awan kan? Awan, cloud. Dia akan dibawa oleh awan-awan lah. Sebelum dia jatuh kembali, sebelum dia condensation kembali seperti hujan lah. Sebelum dia jatuh kembali sebelum hujan. The water in the river then flow into the ocean. Maksudnya air yang dekat sungai tu dia akan mengalir dekat laut tu lah. Dia akan mengalir pergi dekat laut. Water cycle process in continuous. Maksudnya maksudnya water cycle process tu akan sambung lagi lah. Dia akan berterusan continuous. Okey. Therefore, it is said that the total amount of water contained in Earth on Earth's surface and in Earth's atmosphere is always contained. Maksudnya total amount bilangan air yang dapat dekat bumi ni, dekat permukaan bumi ni dan dekat layer atmosfer bumi ni adalah
sentiasa dapat lah. Maksudnya tak pernah tu. Maksudnya air tu akan sentiasa ada. Distribution of water on the earth's surface is extremely uneven. Maksudnya peredaran air dekat permukaan bumi ni sangat tidak sekata. Uneven. Only 3% of water on the surface is fresh. Maksudnya hanya 3% air yang dekat permukaan bumi ni hanya 3% je yang segar. Maksudnya ada 3% je yang fresh. The remaining 97 97% resides in the ocean. Maksudnya yang baki 97% lagi tu semua tinggal semua pergi dekat ocean lah, semua dekat laut. Of fresh water, 69% resides in glaciers, 30% underground, and less than 1% is located in lakes, rifts, and swamps. Bukan ras, river. River bukan ras. Sungai, river. Bukan ras. Bener ras pula tu. Fresh water ni 69% ada dekat glaciers. Ada dekat glacier. Yang 30% ni ada dekat bawah tanah dan kurang daripada 100% dan ada kurang daripada 100% tinggal dekat tasik, sungai dan swamps. Dan swamps lah. Swamps tu apa? Aduh. Tak tahu lah cikgu. Kamu ambil dari mana kamu ni? Okay. So distribution of water on earth, sebab itulah kita ni tak putus-putus untuk bekalan air. Disebabkan oleh dekat bahagian bumi ini dia ada water cycle. Dia ada kitaran untuk air tersebut. Kitaran air bermula daripada mana? Kalau water cycle ni, kalau kamu tengok dalam ayat yang Arif tunjukkan ni, permulaan dia datang daripada air laut. Ni yang cikgu pusingkan cursor ni. Air laut ini seterusnya dia akan evaporate. Proses yang berlaku adalah evaporation. Evaporation menukarkan daripada apa kepada apa, tolong tulis dalam chat. Evaporation menukarkan apa kepada apa? Tolong tulis dalam chat. Evaporation menukarkan air apa kepada apa? Air kepada gas. Okay, good. Air kepada gas. Okay, liquid kepada gas. So evaporation, liquid kepada gas, naik ke bahagian atas, seterusnya dia akan jadi bahagian cloud. Cloud tersebut maksudnya daripada udara menjadi proses condensation cloud tersebut. So daripada cloud dia akan dibawa oleh cloud. Condensation, penukaran proses daripada apa kepada apa? Condensation. Tolong tulis dalam chat. Condensation tukar kepada air, apa kepada gas kepada liquid. Okay, gas kepada air. Okay, so proses evaporation berlaku, jadi gas jadi air balik, air dibawa oleh cloud dan seterusnya hujan akan terhasil. So hujan air tersebut akan turun balik ke bahagian bumi. Akan turun, so dia akan dibawa oleh waterfall ataupun river, okay, untuk kembali kepada laut semula. So kitaran tersebut akan berulang sehinggalah kiamat. Okay, so ini adalah water cycle di mana kebanyakannya adalah datang daripada air laut yang akan evaporate, condense, cloud, so dia akan jadi air hujan kembali, flow balik ke bahagian air laut. Okay, so ini adalah water cycle. Okay, baik, seterusnya. Banyak juga ni. Okay, seterusnya. Seterusnya, Earth's layers. Earth can be divided into 3 main layers according to its physical properties, namely crust, mantle, and core. The mantle consists of the lithosphere, asthenosphere, and mesosphere. Lithosphere covers the crust and the top part of the mantle.
crust kerak bumi. Lithosphere and asthenosphere terdiri daripada kerak bumi. So mantle lah. Itulah, okey. Asthenosphere and mesosphere terdiri daripada mantle, outer core, teras luar, dan inner core, teras dalam. Okay. So bahagian earth layer ni ada crust, ada mantle, ada outer core dan juga ada inner core. So core dia ada 3 yang patutnya. Crust, mantle dengan core. Tapi core terbahagi pada 2 lah, outer dan juga inner. Bahagian crust ni ada lithosphere. Bahagian mantle ni ada mesosphere, asthenosphere dan juga lithosphere. 3 sekali masuk ke dalam bahagian mantle. Sebenarnya crust ni pun ada bahagian lithosphere juga masuk ke dalam. Okey. Baik, seterusnya. Seterusnya, Earth is the only home for living organisms. One of the unique characteristics of Earth that makes it suitable for all life is the Earth's temperature, which is not too hot or too cold compared to other planets. This is due to the Earth's position, which is not too near or too far from the sun. Besides, the presence of water and oxygen on Earth also allows Earth to host all life. Therefore, love our Earth by taking good care of the environment. Terangkan. So, Terangkan. Bumi ni satu-satunya planet yang organisma boleh duduk. Okay. Yang mana sebab suhu dia tak terlalu panas dengan tak terlalu sejuk macam mana dengan planet lain. Okay, good. Yang kedua sebab position dia. Sebab kedudukan dia tak terlalu jauh dengan tak terlalu dekat dengan matahari. Okay, good. So dengan tu kehadiran air dengan oksigen dekat bumi macam membenarkan kehidupan duduk dekat bumi. Okay. So sebab itulah bumi ini dicipta untuk kehidupan yang hidup seperti kita ni dan haiwan, tumbuh-tumbuhan untuk boleh tinggal di bahagian bumi. Ini disebabkan tak terlalu panas, tak terlalu sejuk. Lepas tu dia tidak terlalu dekat dan juga tidak terlalu jauh dari matahari. Matahari diperlukan tapi tak boleh terlalu dekat. Okey, dan juga tak boleh terlalu jauh. Kalau kurang matahari kita pun tidak boleh hidup. Okey, itu dah disesuaikan untuk kehidupan yang hidup di muka bumi. Itu je daripada kita orang. Terima kasih. Okey, terima kasih Nurin, terima kasih Arif, terima kasih Syahana. Okey. Okey, baik. Sekarang dah 12.10. Untuk grup satu lagi tu kita sambung next kelas boleh tak? Sebab hari ni semain Jumaat kan. So saya takut nanti kalau dah terlalu lewat kot. Kalau kita mula satu lagi grup nanti mungkin ambil masa lama. So hari ni kelas 40 minit saja sebab hari ni hari Jumaat. Kita buatkan table dia buat macam ni. Kita tak apa. So nanti kita sambung grup yang seterusnya, tajuk yang sama juga macam ni Boleh ke tak boleh? Tolong tulis dalam chat. Boleh aja kan kamu. Boleh. Oh, boleh. Aju. Sangat Boleh. boleh kan? Boleh. Boleh cikgu.
Boleh. So kita akan sambung next class nanti ya. Okay. Okay. So grup-grup yang lain boleh dah hantar untuk kamu boleh siap presentation. Kalau yang tak hantar lagi. Okay, itu sahaja untuk hari ini. Nanti video yang kelas kita ni nanti juga akan upload dalam YouTube. Okay, itu sahaja. Nasuha dan juga Takifi tolong inform pada cikgu siapa yang tak datang pada hari ini. Sebab tadi sepanjang presentation tadi cikgu tengok 57 yang paling maksimum yang boleh dapat. So ada dalam 2-3 orang yang tak datang lagi. So tolong beritahu cikgu siapa yang tak datang Nasuha dan juga Takifi. Itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kasih cikgu. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama.